Semua dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak type 1, 2, 3. Okay, thank you. 456. Okay, thank you. Okay, so tahniah pada semua yang dah join on time. 35 orang tahniah. So kat sini siapa yang first time join? Boleh tak cakap dekat chat siapa yang first time join? Saya Hadiana Haris first time tahniah. Lagi? Ramli pun first time. Okay, tahniah pada yang first time join. Anda memang buat tindakan yang betul untuk klik link malam ni. So yang untuk penjoin setia juga, penjoin setia setiap minggu pun tahniah sebab memang kiranya sentiasa looking forward untuk walaupun dah join kelas ni banyak kali tapi tetap juga nak join kan. So untuk sebelum kita mulakan malam ni, kita start dengan bacaan Fatihah dulu untuk yang beragama Islam. Yang agama lain boleh ikut agama masing-masing. Bismillah. Okay, thank you. Boleh tak saya nak tahu apa yang join malam ni, apa yang korang paling nak sangat belajar sebenarnya. Join kelas malam ni sebab nak cari apa sebenarnya. Cuba type kat chat. So nanti bila dah hujung program, kita tahu kita dapat tak apa yang kita belajar. First time jumpa saya. Kak Ayat first time jumpa saya ke? So korang nak cari apa malam ni, nak belajar apa? Paling teringin sangat niat Nawaitu malam ni nak join sebab dot. Nak tahu macam mana nak dapat lead lagi. Okay. Nak WhatsApp betul-betul masuk, orang PM nak tahu program. Okay, thank you yang share ni, thank you. So mudah-mudahan nanti hujung program kita semua dapat apa yang kita cari malam ni. So untuk mungkin ramai yang join ni first time tengok saya kan. So saya saya nak perkenalkan diri dululah. So saya share screen sekejap Tadi kan orang kata siapa dah dia ni kan, tiba-tiba muncul kan. Sekejap nampak tak saya punya screen? Nampak? Kalau takut tak nampak? Oh nampak, okay, thank you. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni saya punya testimoni before and after. So yang baju hijau tu masa tu saya umur berapa 25 kot. 25 tapi 25 belum kahwin tapi nampak macam makcik 52 dah beranak 5 macam tu kan. So masa tu memang saya punya lifestyle suka jarang menolak pelawan orang makan macam tu. Saya memang suka makan. Semua orang kat sini suka makan kot kan, sama je kita kan. Tapi saya memang tak boleh tengok makanan tak habis. Orang ajak tu confirm tak nak menolak macam tu lah. So pagi-pagi breakfast berat. So itulah hasil dia. So bila yang gambar sebelah tu bila kita tak suka makan tapi kita dah tahu cara makan yang betul kan. Wah, sebelum tu pun cantik, lepas tu dah bercantik. Thank you Hadiana Haris. Okay, so kita ini saya punya testimoni before and after. And then ini saya punya background. Sebelum ni saya student accounting daripada UiTM Shah Alam. Lepas tu saya bekerja sebagai account exec selama 8 tahun. Lepas tu saya decide untuk buat full time Herbalife ni kan.
And then tu je lah sikit sebanyak pasal saya. And then yang ni saya punya sama kita graduate accounting. Sip, high five. So ini saya punya White Herbalife, saya punya family saya. And then ni saya dengan anak saya. Lepas tu saya punya White Herbalife, sebab kenapa saya buat Herbalife ni, sebab saya suka, saya ada peluang untuk bagi family saya tu lebih memberi lebih lah. Maksudnya kalau setakat kita macam makan gaji tu mungkin boleh bagi juga, tapi kita tak nampak masa depan tu macam berapa banyak yang kita boleh bagi ke kan. So dekat Herbalife ni macam saya nampak future tu mungkin saya boleh provide family saya lebih daripada apa saya dapat provide masa saya bekerja sebagai makan gaji tu kan. So and then yang kedua, saya suka freedom of time bila saya buat Herbalife ni. So saya dapat waktu saya siap pergi kayu-kayu lagi dengan Coach Yana kan. Benda-benda macam tu lah saya suka, sebab bila kita kerja kat office ni macam terikat dengan waktu office kan. So ini je pasal saya nak share, sebab malam ni bukan pasal saya. Kalau nak kenal lebih-lebih PM tepi, okay? So tanpa membuang masa lagi, malam ni siapa tahu kita belajar topik apa? Siapa yang excited nak belajar malam ni, sebab dia dah tahu dah ada hint-hint nak belajar topik apa kan. Saya excited kan, Coach Yana? Excited sangat. So saya nak kita punya speaker dah ready ke? Dah ready, okay. So saya nak menjemput speaker kita malam ni. Speaker ni kiranya saya punya teammate lah. Teammate kami sama-sama group coaching yang sama. Kawan saya bergaduh, kawan saya mencurahkan perasaan semua, dia lah kan. So kita nak dengar sharing yang amazing pada kita punya speaker malam ni. Persilakan Coach Putri. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you Coach Fairuz, kawan gaduh, kawan tarik tudung saya kan. Okay, first of all, dengar tak suara saya? Boleh komen module 1 kalau dengar. Okay, dengar kan? Alright, thank you. Saya sebenarnya nervous malam ni sebab buka-buka Zoom tengok, ya Allah, ramai muka otak-otai kan. Muka senior-senior otak-otak yang dah lama daripada saya. Terus jadi macam sejuk-sejuk tangan ni kan. Doakanlah segalanya sharing malam ni lancar. Malam ni santai-santai je sebab macam biasalah, bukan nak mengajar tapi just nak share apa yang method-method yang saya buat lah. Hi. Okay, so sebelum tu apa perasaan malam ni? Sebab saya yakin masing-masing excited sebab bila dah klik link Zoom ni, maksudnya kita dah empty your cup, betul tak? Rasa macam nak belajar more, rasa macam nak tahu extra tips kan. So saya nak ucapkan tahniah sebab anda yang klik malam ni kiranya berpeluang, sebab mana tahu masing-masing tiba-tiba ada cabaran lain ke, ada cabaran masa ke, ada cabaran kesihatan ke. So siapa yang join malam ni, Alhamdulillah Allah izinkan, so saya ucapkan tahniah kepada semua, okay. Malam ni saya nak share tajuk, Allah, keluar nama PT Azman tu saya macam terus berdebar balik. Okay. Malam ni saya nak share tajuk simple, tajuk basic, tapi ada kalanya ada yang ambil ringan benda-benda ni kan. Ambil ringan benda-benda yang technical macam ni. So kita back to basic malam ni. Sebelum start, saya nak kenalkan diri dulu. Kalau ada yang ni, ramai lagi yang tak kenal ni. Saya jarang buat kemunculan kan. Ada yang tak kenal atau ada yang nak kenal lebih dekat. Siapalah Coach Putri ni kan. So kita buka slide. Coach Syed tak kenal saya. Kenalan. Kan ramai tak kenal kan? Sekejap kita tunggu slide. Coach Didi tak kenal. Tak.
Hmm. Umur berapa? Cuba teka sebelum saya reveal umur. Wah gitu, sambil-sambil nak tunggu slide kan. Alright, okay dah ada slide. Thank you Coach Sharif. Okay, boleh next slide? Okay, so jom perkenalan. Saya Coach Putri. Boleh panggil Putri je. Umur 34. Sekejap. 35 lah. Tahun ni 35. 34 tu lepas. Okay, so tahun ni 35. Ibu kepada 3 orang cahaya mata. Umur 10 tahun, 6 tahun dan 2 tahun. Boleh follow saya punya IG. Putri_Fit_Mami. Okay. Saya stay di Kajang. Saya bekerja di Sedang sebagai seorang penjawat awam. Coaching ni saya punya part time. Biasanya kalau Sabtu Ahad, okey lah saya insyaAllah boleh lah untuk talk. Tapi kalau macam weekend macam malam ni kan, dia macam pack sikit kan sebab siang kerja. Tapi disebabkan saya dah berkali-kali tolak invitation daripada tim BTO. So tak nak malam ni saya kena juga terima kan. Sampai bila bukan nak tolak tapi sebab ada cabaran kan. So alhamdulillah lah malam ni. Terima kasih. Okay, next. Saya nak share dulu saya punya big why. Kenapa saya bermula dengan untuk turun berat dulu. Kalau tengok yang first gambar baju kuning tu gambar saya dulu. Masa berat saya pernah menjangkau berat 59. Sebab saya rendah. Tinggi saya 152 je. So bila rendah, bila badan berlebihan berat badan memang ketara kan, memang obvious. Yang baju kuning tu masa tu saya baru lepas bersalin anak pertama. Lepas tu perut terus macam kebetulan masa tu Caesar. Alasan je lah kan Caesar tak boleh turun. Masa tu memang perut buncit. Bila orang tanya pregnant lagi ke? Tak. Bukan rendah tapi rindang kan, katik. Bila orang tanya pregnant ke tak, sebenarnya tak kan. Dia membuncit. Lepas tu pipi pun melebar kan. Yang tengah tu saya pregnant anak ketiga. Memang masa tu saya dah start dengan nutrition. So memang tak naik banyak, just nice je naik. Kiranya macam kalau masa first baby tu memang naik bengkak semua, pipi semua kan bengkak. Yang pregnant anak ketiga tu alhamdulillah saya dah start dengan full nutrition. So dah pandai control lah makan. Yang baju pink tu itu baju itu gambar raya tahun lepas. Tu yang latest lah. So saya dah turun 11.6 kilo alhamdulillah. Yang tengah tu itulah yang tudung oren tu kan, dia automatic pipi mengecut sekali. Yang tudung oren tengah-tengah tu ala-ala confident kan, selfie kuna-kuna paling cantik lah tu, padahal mengembang semua kan. Yang tudung biru tu yang gambar baru-baru ni lah. Next gambar yang last tu raya 2014, yang tu masa anak seorang. Yang sebelah tu raya tahun lepas anak 3. So memang banyaklah beza dekat situ. Dan yang bestnya saya berjaya turunkan berat husband juga. Husband dah turun 8 kilo. Perut pun dah tak membuncit. Kaum lelaki biasalah kan lepas kahwin cabaran utama dia memang perut buncit kan. So alhamdulillah kami dah sama-sama dapat berat ideal lah, tinggal nak maintain je. Nak maintain tu pun cabaran juga kan, sebab sekarang kan kita dah boleh kesana kesini holiday, balik kampung kan. Tu pun cabaran juga tu, nak maintain tu. Tapi bila ada support group, kita senang nak counter balik, ada senjata semua kan. Okay. So jom kita start. Mukadimah pun dah berapa minit kan. So next. Okay, kita mula dulu. First, saya nak
share kenapa perlu ada Nicochi. Okay, saya nak share empat sebab kenapa perlu ada Nicochi ataupun customer. Okay, yang pertama, bila kita jadi coach ni, kita ada misi, iaitu kita nak bantu orang sihat, kita nak dapat berat badan ideal, nak bantu orang dapat berat badan ideal, nak bantu orang turun berat. So maksudnya itu skop kerja kita, betul tak? Sambil-sambil tu kita bawa juga misi Herbalife, iaitu making the world healthier and happier. So kita nak change people's life, kita nak bagi orang sihat, kita nak share peluang improve financial kan. Tambah-tambah baru-baru ni yang masa PKP kan ramai orang hilang punca pendapatan kan. So ramai yang terjejas. So mana tahu dalam sharing kita seharian kita boleh bantu kehidupan seseorang. Okay. So yang kedua, sebab kenapa kita perlu ada Nicochi adalah untuk bagi highest energy dalam group. Bila dalam group coaching, bila ada peserta, kita pun rasa semangat, betul tak? Lain tau bila tak ada coaching. Sebab saya pernah tak ada coaching awal-awal dulu. Rasa macam masuk group bila ada task je. Masuk group bila nak update shake je. Lepas tu hilang. Lepas tu lantaklah TV dia lain. Macam tu kan. Dia lain energy dia. Bila ada coaching ni kita semangat. Coaching aku nak tengok apa aktiviti harian, apa yang aku buat, apa senaman ke apa kan. So bila daripada situ, coach pun ni bukanlah coach sekadar bagi tahu je, okay time snacking, okay time update dinner, tapi tak nampak bayang kan. So tak naklah macam tu kan. So yang kedua adalah saya cakap tadi highest energy kan. So yang ketiga adalah sebab kenapa kita perlu ada Nicochi, sebagai kita punya cash profit juga. Untuk yang baru-baru yang belum lagi baru-baru nak join sebagai, ada yang ambassador, ada yang junior coach kan. Ini kira macam kita punya income yang pertama, iaitu retail income. Datangnya daripada Nicochi. So kalau macam siapa yang dah 35%, keuntungan dia satu customer akan dapat dalam lebih kurang 100. Kalau yang dah supervisor dalam 150 kan. So contohlah kalau kita ada goal nak capai income 1,000 sebulan. So kena jelas lah Nicochi, berapa Nicochi yang awak perlukan. Okay. Bila ada target barulah kita push, kita work harder kan. Yang keempat, kenapa kita perlu ada Nicochi adalah sebagai platform kita untuk lahirkan team. So kalau tak ada Nicochi, tak adalah senior. Kalau tak ada senior, tak adalah supervisor. Kalau tak ada supervisor, tak adalah team. So segala-galanya bermula dengan Nicochi. So basically itu antara sebab kenapa kita perlu ada Nicochi. Boleh share target tak Nicochi bulan Mac nak berapa? Boleh share kat komen. Perlu ada target. So daripada situ kita akan bekerja lebih keras kan. Bila rasa macam baru ada 5, mulalah kita start kan. 60, 10, 20, 40, 20. Okay. Next. Kan masing-masing 10 ke atas. InsyaAllah. So next saya nak share apa yang perlu dibuat untuk dapatkan Nicochi atau customer kan. So kita ada, saya nak share 2 cara. Satu dengan orang yang kita kenal, satu dengan orang yang kita tak kenal, stranger kan. So biasa bila jumpa ataupun tengok gambar dekat social media, IG ke Facebook kan, macam kan biasa orang tegur, dah kurus lah, orang komen kata kan, dah kurus lah, apa rahsia. Selalu you all jawab macam mana? Kalau dulu saya macam ya ke dah kurus? Rahsia lah, tak ada apa-apa lah, gambar je kot. Selalu macam adalah. Selalu macam benda tu boleh macam matikan perbualan kat situ kan. Sebab dulu macam tak tahu lagi kan. Selalu you all jawab apa? Coach Fairuz jawab adalah kan. Trik kamera je tu, betul? Cara posing je tu, angle kan. Dia tak nak jawab yang sebenarnya. Okay, maybe lah dulu macam kita tak tahu lagi nak jawab kan. So lepas ni kalau ada macam orang tanya kenapa kan, maksudnya macam dah kurus lah, orang tengok macam kan. So jawab lah macam
jujur je, Alhamdulillah, actually saya dah join satu program. Saya tengah join satu program turun berat. Baru nak masuk 2 bulan je dah turun 7 kg. Cakap je apa yang kita alami, cakap je apa yang kita rasa. Cakap lah program tu lambiasnya boleh makan 5 kali sehari. Tak perlu berapa pun dah kurus. Bagi tahu je dia kan. Berminat tak? Tanya dia. Mana tahu dia ada potensi jadi kita punya new coach ke kan. So bila macam tu kita macam offer dia. Bila kita kata adalah rahsia lah trick camera. Kalau kat situ dia akan macam makan cut macam tu je. Potong semua kan. So contoh kedua tadi, yang tadi dengan orang yang kita kenal, yang ni kalau untuk stranger. Kalau untuk stranger biasanya saya akan buat dekat social media kan, share je kita punya aktiviti, share je rutin harian kita, breakfast, shake, lepas tu lunch apa, pergi mana, kalau jogging ke, riadah ke kan, share je. So orang nampak kita punya lifestyle kan. Kalau macam dulu, macam saya lah, macam first nak masuk kan, skeptikal sangat macam Herbalife apa benda ni, suplemen, ubat kan, sebab masa tu tak tahu. So dulu saya shake dalam kereta. Sekarang macam saya shake memang dekat office. Saya bawa je blender tu kan. Kadang-kadang macam bos pun perasan macam bos yang baru ni dia ada gastric. Gastric kan tak boleh skip makan, tak boleh lambat makan kan. So dia tanya, Putri you minum apa? Dia tanya. So saya cakap lah, saya minum protein shake, Herbalife. Jawab je jujur kan, tak payah rahsia-rahsia. Maksud, boleh kenyang dia tanya. Boleh. Saya cakap lah cara bancuh, kalau bos nak kenyang tambahlah oat. Macam tu lah saya share dengan dia kan. Boleh lah I try. Dia katakan boleh. Ada sekali saya cuba bancuh. Saya cuba buatkan dia sebab saya buat blender kat office kan. Saya bancuhkan dia. Masa tu dia tak sempat keluar lunch. Memang busy meeting semua kan. Saya try bancuh. Saya buat, saya letak, saya buat sedap. Lepas tu saya memang letak. Dia penggemar kopi. So saya buat cappuccino. Saya letak serbuk espresso tu. Lepas tu saya letak ais banyak-banyak. Dia jadi macam sedap kan. Lepas tu saya bagi dia try. Okey tak bos? Saya tanya dia kan. Okey, cuma mungkin sebab dia baru first time. So dia rasa macam tak puas. Biasalah sebab kita nak ubah kita punya rutin kan. Selalu makan nasi tengah hari. Tapi bila-bila shake, dalam pukul 3 dia dah rasa macam lapar. Macam apa orang kata macam perut tak kemas kan. Tapi saya cakap dengan dia, awal-awal je macam tu sebab kita dah biasa makan nasi kan. So lama-lama okey. Saya kata boleh lah dia nak try. Kan. Tapi itulah macam dia orang ni, kadang-kadang bos-bos ni kan macam busy, tak sempat lah nak masuk grup, tak sempat lah nak fikir nak bancuh macam mana. So selalunya dia akan suruh saya buatkan. So tengoklah kalau macam pagi dia tak breakfast ke apa, saya bancuhkanlah shake untuk dia, bagikan secawankan untuk dia. So lagi satu saya nak share yang saya punya acik cleaner dekat office saya kan. Saya minum letaklah sebelah PC. So dah tiap pagi biasalah dia ambil, dia datang untuk bersih-bersihkan kulit sampah semua kan. Lepas dia tanya, Putri awak minum apa? Saya share lah juga. Lepas dia kata, ya ke, Acik ni selalu skip makan sebab orang-orang senior, orang-orang veteran ni kan dia orang macam tak aware sangat kan. Janji kerja jalan tapi perut kosong. Lepas tu mulalah masuk angin semua kan. Tambah pula dia dah berusia. So last bila saya share, dia terus grab 2 balang F1. Macam tu kan. Dengan cara sharing je. Saya offer, Acik nak tak masuk grup? Tapi yelah, fahamlah pangkat-pangkat mak, pangkat-pangkat nenek, dia macam tak erti sangat dengan WhatsApp semua kan. So dia kata, tak apalah Acik tak tahu, Putri je lah ajar. So saya ajarlah dia. Saya macam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia keep beli. Dia keep beli protein shake. Dia kata dia dah share dengan anak je semua kan. So baguslah kat situ, nampak tak? Dengan cara kita share je, orang pun macam tertarik. Tapi nak share tu of course lah kena macam konsisten, bukanlah seminggu sekali je lepas tu dah. Dia kata betul ke dia ni ambil protein shake kan, kejap ada kejap tak ada, macam orang pun macam tak percaya kan. Yang penting kita kena buat secara konsisten. Okey, kalau yang tadi dengan orang yang kita kenal kan, kalau orang yang tak kenal macam tu lah, macam kita share. Kalau yang dekat social media pula, apa yang saya buat, saya cuba untuk konsisten buat 9 posting setiap hari. Okay, saya buat paid reviews. Dia
yang kita buat tu kita terus dapat. So sebelum kita dapatkan new coaching, kita perlulah macam sediakan benda-benda yang boleh attract dia dulu. Salah satunya adalah posting. Macam kita buka kedai lah, kita buka kedai mesti ada barang. Kalau tak ada pelanggan kan. Takkanlah kita buka kedai kosong semua, so macam mana pelanggan nak datang. So barang-barang dia tu adalah kita punya posting. Okay. Yang ni saya akan share sekejap lagi. Apa yang saya nak share, macam mana saya manage saya punya 9 posting setiap hari memandangkan saya part time dan ada cabaran masa kan. Ramai tak part time kat sini? Ke dah majority dah full time coach? Ada ramai tak geng part time? Oh, ramai ex part time. Ramai geng. Cabaran kan nak bahagikan masa, tambah-tambah pula ada family, anak-anak semua kan. Okay, thank you yang respon. Next saya nak share apa yang saya apply. Kita kena macam set dulu dalam kepala benda-benda ni kan. So tak adalah macam buat melulu je kan. So kita kena kena set dulu dalam kepala. Siapa pernah share, ada coach pernah share kita set dalam kepala yang kita ni ada peminat. So orang nak tengok apa yang kita buat setiap hari kan. Kita bayangkanlah kita ni macam artis ke influencer ke, so kita ada peminat. Kita ada peminat, macam orang nak tahu, oh hari ni dia share apa, oh hari ni dia lunch dekat mana, oh okey ke pemilihan lunch dekat IOI, macam mana pemilihan dia tu kan, macam mana pemilihan makanan dia tu kan. So orang nak tahu. So daripada situ lah kita kena share. Sebab tu saya cakap kita kena share kan. Feeling risau, feeling lah kita ni macam ada peminat kan. So daripada situ bila kita fikir macam tu, kita akan keep share. Kalau tak, macam saya mula-mula dulu, saya pernah tanya saya punya mentor, Coach Shana, Coach tak apa ke saya nak share banyak-banyak sehari ni, tiba-tiba je sehari 9 posting, belas posting, padahal sebelum ni sehari 1-2 kan. Nampak tak, bila macam awal-awal tu kita memang ada fear benda tu kan, macam ada ke orang nak tengok, ada ke orang nak baca, ke orang menyampah tengok kita share post je kan. Tak apa, tak payah nak fikir orang cakap apa tu kan. Kita share, keep share je. Macam apa saya cakap tadi, bayangkan kita ramai peminat. So daripada situ kita akan share lah. Share lah, peminat aku nak tahu lah ni, share lah kan. So macam tu. So yang okay, yang tadi yang bayangkan kita peminat kan. Yang first tu, yang saya share point pertama tu my rehearsal. My rehearsal ni kita macam ni bayangkan situasi apa yang kita buat tu akan dapat hasil macam apa yang kita inginkan. Macam dalam konteks posting, bayangkan posting kita tu berjaya tarik ramai orang untuk baca. So of course apa yang kita share tu perlu benda yang memberi nilai, memberi manfaat, memberi impact kan. So akan timbulkan kesedaran. Contoh kalau kita share, saya bagi contoh diri sendiri macam saya dulu sebelum mendalami lah ilmu-ilmu kesihatan, ilmu coaching ni, saya tak tahu pun apa itu visceral fat. Bila saya dah jadi part of team leader, bila dah join semua kan, visceral fat ni sebenarnya bahaya, betul tak? So bila kita share pasal benda tu, kita macam kita bagi kesedaran pada orang, oh sebenarnya ada visceral fat dekat bahagian badan kita, itulah menyebabkan lemak susah nak turun. So kita bagi diorang feel. Tak adalah macam kita share benda yang fakta je, kita kena ada benda-benda tu nak bagi diorang macam feel. So diorang akan lebih follow kita, lebih follow posting kita. So dari situ akan jadi kita punya prospek dan insyaAllah akan jadi leads dan kita punya new coaching. Okay, benda-benda yang kita share tu perlu macam menarik, bagi impact kan. Okay, next adalah apa tu, feel good. Feel good ni untuk timbulkan kita punya a good feeling ataupun nak bagi kita harmony macam happy, tenang je. Bila kita pun happy, kita pun harmoni, apa yang kita share tu insyaAllah lahir daripada hati kan, tak ada macam nak buat-buat ke apa kan. Cara untuk dapatkan benda ni yang saya belajar adalah salah satunya dengan bersyukur, ataupun yang coach-coach pernah share, kita buat gratitude list pagi-pagi atau malam sebelum tidur kan. Sebenarnya sebelum ni saya tak buat sebab biasalah alasan macam tak ada masa semua kan. Then ada sekali tu saya try buat, masa tu saya down, saya macam VP drop lah, coaching tak semeriah yang saya jangka lah.
saya down masa tu, saya try buat gratitude list tu. Bangun pagi, awal pagi daripada biasa, saya buat sunyi-sunyi tu, tak ada gangguan semua kan. Saya buat slow-slow. Lepas buat tu, saya rasa macam lepas tau, macam beban kat kepala tu, macam hilang. Sebab selama ni, keep complain lah. Kenapa lah aku tak ada ni? Kenapa grup tak meriah? Kenapa? Apa salah aku? Selalu bermonolog sendiri kan. Padahal banyak lagi benda yang kita perlu syukuri, nak compare dengan apa yang kita duk complain seharian tu. So bila kita buat list syukur tu, salah satu cara untuk timbulkan a good feeling kita, harmoni dalam diri kita. So siapa yang tak pernah try, siapa yang baru-baru, siapa yang tak pernah buat, cuba buat. Ambil satu masa, tak kisahlah bila-bila you rasa free. Kalau tak boleh pagi, saya suka buat bila bersendirian, macam tak ada gangguan ke apa. Kalau macam sibuk sangat, time kerja kan, time rehat ke ataupun break pukul 10 tu kejap, duduk dekat surau ke seorang-seorang, cuba list kan. Tak payah banyak-banyak berjela-jela, dapat 5 ke 10 pun okey. Itu dah cukup untuk releasekan kita punya macam keraguan, ketensionan semua tu kan. So sebab macam saya cakap lah, banyak lagi yang perlu kita syukuri daripada kita duk complain itu ni kan. Okey, yang di poin ketiga tu adalah dream coaching. Dream coaching ni kita perlu tetapkan prospek macam mana yang kita inginkan. Contoh macam saya umur 30-an, bekerja, mempunyai family. So saya faham situasi saya, maksudnya pagi rushing, kadang-kadang malam pun rushing, semua nak masak, semua kadang-kadang beli. So saya nak prospek saya pun dari kalangan macam tu. Dan Alhamdulillah memang saya dapat. Majoritinya memang lebih kurang sebaya saya, ibu yang ada anak kecil, anak saya yang kecil tu yang 2 tahun kan. So pagi-pagi saya memang selalu selfie dengan dia dalam kereta. Memang macam bila orang tengok, orang macam, oh ada anak kecil pun boleh je jaga makan, ada anak kecil pun boleh je jaga breakfast kan. So tak semestinya. Kalau macam dulu memang saya skip. Memang pagi rushing tak sempat kan, memang saya skip breakfast. Kadang-kadang tu terus brunch kan, pukul 10, pukul 11 tu perut dah bergelodak tu memang terus brunch. Kan, share situasi yang boleh klik. Betul. Apa yang kita sharing tu daripada hati kita, bukannya kita buat-buat, bukannya yang tak pernah kita alami kan. So Alhamdulillah, apa yang saya buat tu, apa saya apply, memang saya dapat. Coach yang macam saya cakap lah, lebih kurang sebaya saya, ada anak kecil, berfamily, busy pagi-pagi. Okay, so boleh cuba apply benda ni. Okay, laju sangat tak saya cakap? Cerobot rasanya. Okey tak? Dapat tak? Okey. Alhamdulillah. Okey, next. Okey, next. Yang ni saya nak share lah. 3 elemen penting. Wah, nama elemen penting kan. 3 elemen penting atau in mind. Apa yang kita nak buat sebelum kita set up. Maksudnya untuk yang baru-baru ataupun untuk yang sini pun boleh, kita boleh betulkan balik sebelum kita set up apa kita punya kedai. Kedai tu maksudnya macam profil IG ke, profil Facebook page ke, TikTok ke kan. Apa yang kita perlu ada. Yang first adalah profil setup. Profil setup ni maksudnya apa yang kita perlu buat untuk start kedai kita tu. First kita kena in mind kita untuk gain trust daripada public, untuk buat orang rasa selesa nak berkawan dengan kita, nak sembang-sembang dengan kita, nak berhubung dengan kita kan. Kita nak nampak kelihatan kedai kita tu IG lah, IG ke TikTok ke semua kan, kelihatan macam kita bersosial, bukan macam nampak macam kita nak menjual ke, nampak macam semua macam promote program ke, tak. Ada juga pasal kita punya lifestyle. So benda tu akan menarik orang. Tak adalah nampak kita macam betul-betul nak jual program ke, tak. So pentingnya cara kita set up kita punya IG atau TikTok apa semua tu kan. So yang tu penting. Second adalah content writing. Yang ni untuk kita bagi value pada kita punya audience. Herbalife kan banyak bagi value yang kita boleh kongsi dekat public kan. So dalam masa yang sama kita boleh tarik
ikan masuk ke kolam kita. Contoh macam Telegram channel kan, dalam tu kan memang dah kita kumpulkan kita punya followers. Kalau IG ni dia meluas. Kalau IG ni dia apa, siapa-siapa pun boleh tengok. Maksudnya kalau dia nampak lah, kalau tak. Kalau Telegram channel yang saya buat memang akan, yang stay dalam tu akan nampak. Melainkan kalau dia terus berit lah kan, macam tak baca kan. So, itu kes lain lah kan. Okay, next adalah jadual posting yang konsisten. Yang ni saya cakap tadi lah, yang ni perlu cuba buat dalam 90 days plan. Buat audience untuk terus percaya kat kita dan sentiasa follow kita. Macam kita beli barang dekat Shopee, Lazada ataupun online, of course kita akan cari yang trusted seller, betul tak? Takkanlah kita tengok kedai tu tak ada orang, tak ada customer ataupun tak ada review, kita berani nak beli. Betul tak? Kita bukannya beli dengan harga murah-murah. Contoh kalau program 370, takkan kita nak labur 370 macam tu je. Of course kita nak cari yang trusted seller. Cara dia macam tu lah, kita share benda-benda yang saya cakap tadi tu lah kan. Okay, itulah pentingnya posting yang konsisten. Okay, next. Okay, yang ni saya nak share apa apps yang saya gunakan untuk make sure posting saya berjalan walaupun busy, malam dah tak tengok phone, ataupun sekarang weekend dah boleh berjalan kan, ataupun balik kampung ke apa, tapi saya still konsisten untuk posting. Ada je posting, post keluar kan. First yang ni saya install Business Suite. Boleh cuba install dan apply. Apps ni free je, boleh spend lebih kurang dalam sejam untuk schedule posting. Dia maksudnya kita masukkan gambar, masukkan copywriting, and then set je pukul berapa kita nak post. Maksudnya malam ni kita buat, okay, aku nak buat posting ni pukul 7 pagi. Posting kedua pukul 9. Posting ketiga pukul 11. So esok dia akan keluar je lah. Tak perlulah macam kalau dulu masa saya tak pakai lagi apps ni, setiap 2 jam PE tak berbayar kan, dia bantu kita. Kalau dulu setiap 2 jam carilah bahan posting. Tak buat posting lagi, nak posting apa? Kejap-kejap tengok posting, kejap-kejap tengok phone, kejap-kejap tengok phone, IG scroll kan, nak cari bahan posting. Tak payah dah. Set satu masa sehari dalam sebelum tidur ke dalam sejam macam tu, cuba susun 9 posting. Okay, boleh cuba. Yang kedua ni teleprompter. Kalau yang ni, siapa kat sini ada cabaran untuk buat video? Saya lah tu. Dia macam bila nak buat video kan, dia macam gagap tau, macam lost terus. Tak apa, mesti nak kena ada point ke apa, ataupun Nadira kan 20 kali take tak siap-siap. Samalah tu. Nak kena ada script, yes. Kalau macam mesti nak kena ada point ke dekat bawah, kejap-kejap mata tengok bawah, tengok point, tengok tepi kan. So cuba apps ni, teleprompter ni. Yang ni dia macam yang pembaca berita tu. So skrip kita akan naik dan mata kita of course akan fokus kepada kita punya phone. Tak adalah kejap tengok ke tepi, kejap tengok ke bawah, tengok point kan. So boleh cuba kan. Kadang-kadang nervous tengok muka, betul, boleh nak senyum macam ni ke, tudung sengit ke kan. Gangguan, cabaran banyak tu. So siapa yang untuk newbie lah kot, boleh try apps ni, boleh install 2 apps ni. Sangat membantu, sangat berguna. Kalau yang macam otai-otai tu dah biasa dah bercakap depan kan, muka kan, boleh buat filter semua. Sekarang kan dah banyak apps, dekat IG pun boleh, dekat TikTok pun boleh, dah tak payah make up pun dah boleh cantik kan. So boleh try. Okay, next. Kalau saya laju boleh beritahu filter je. Okay, next saya nak share. Yang ni saya guna cara paid review untuk dapatkan leads lah, untuk dapatkan followers. Okay. Banyak je cara sekarang, TikTok, WhatsApp status, IG story, Reels, Twitter, Facebook page, YouTube, semua kan. Banyak je cara, tapi yang ni saya share cara saya buat. Saya start dengan PR.
paid review sebabnya kalau sebelum ni ada juga saya buat cara lain macam serang ke apa, okey tak apa tu nanti saya share. Cuma yang serang semua tu ambil masa. Macam maksudnya kita kena fokus lah buat walaupun dalam sejam tu kita kena ambil masa kan. Untuk saya yang busy bekerja dan menguruskan hal rumah tangga ni, saya lebih selesa untuk guna paid review. Macam saya cakap tadi, kita buat ni bukanlah untuk nak terus dapatkan coaching. Kita nak build trust dulu. Janganlah ingat bila macam kita share, orang terus nak kan. So kita bukan artis, kita bukan influencer. Sekali macam buat post terus viral, terus sales juta-juta kan. So kita kena buat juta-juta kali dulu untuk dapatkan beberapa ketul sales. Betul tak? So kena buat. Macam saya create IG business sebab saya tak nak bercampur dengan personal punya ni. Tapi terpulang masa mula-mula saya buat IG business tu, biasalah banyak followers yang tak tepat. Ada yang mak motor, mak rempit kan, ada yang bawah umur, budak-budak 12 tahun, 13 tahun. Kalau nak apa-apa kena tanya parents kenapa kan. So bila buat paid review ni, insyaAllah kita akan dapat followers yang tepat. Okay. Kalau tengok dekat saya punya yang baru yang follow ni, kebanyakannya perempuan lah. Perempuan dan yang saya perasan kebanyakannya lebih kurang umur saya. Nampak tak dia punya tarikan tu. Wah. So bila followers bertambah, so diorang akan tengoklah posting kita. Diorang akan tengok posting. Janganlah lepas buat paid review tak buat posting pula kan. Orang dah join tiba-tiba tak ada benda, tak ada apa, IG bersawang. Janganlah macam tu kan. Bila dah benda tu kena seiring, buat posting, konsisten posting, baru buat paid review, barulah nampak kedai tu bernyawa kan. So bila dia tengok posting kita, daripada situ akan build trust. Nanti komen-komen atau like atau DM, bonding kan. So dari situ kita akan dapat leads yang berpotensi untuk jadi new coach kita. Belum lagi new coach ni, baru leads. Daripada situlah slow-slow lah kan. Kalau dulu saya fikir macam berbaloi ke nak spend duit untuk paid review ni sebab belum tentu dapat coaching kan. Yang ni tak silap hari tu saya spend dalam 100 setengah. Memang banyak lead masuk berpuluh-puluh, tapi Alhamdulillah yang closing 7 orang. Daripada berpuluh-puluh tu yang closing 7 orang. 7 orang ni memang saya buat paid review ni untuk CK7 cabaran kursus 7 hari. So 7 kali 49 dalam 300 lebih macam tu kan. Masa ni saya ada 17, lebih kurang 17 orang coaching untuk CK7, yang ni termasuk referral. Dan 7 orang adalah hasil daripada paid review. Walaupun jumlah dia sikit, nak compare dengan coach yang dah berpuluh-puluh tu kan. Tapi saya bersyukur. Betul, abang kau balik modal kan. Spend dalam 100 setengah je tapi dapat dalam 300 lebih, berganda kan. Saya okey je, saya bersyukur sebab pada saya bukan senang nak dapat coaching walaupun seorang, tambah-tambah daripada stranger, daripada orang yang tak kenal kita, sebab kita kena build trust semua kan. Dan saya pernah beberapa bulan tak ada coaching, kadang-kadang seorang. So bila dapat 7 tu macam ya Allah, Alhamdulillah, memang menatang coaching tu bagai minyak yang penuh lah. 7 hari siang malam saya follow up dia kan. So sebab kita tahu bila masa yang tepat untuk Allah tolong kita. Kalau banyak coaching tapi tak sempat nak follow up, kita busy kerja, coaching terabai pun tak ada point juga, betul tak? So daripada situ saya belajar, kita bukan nak kuantiti tapi kita fokus kepada quality. So it's okay siapa yang macam coaching bawa 5, bawa 10, itulah mana tahu salah seorang daripada coaching kita yang sikit tu adalah kita punya diamond. Okay, next. Okay, yang tadi saya share yang berbayar, paid review kan. Yang ni saya share free marketing pula. Cara-cara dia, antara cara-cara dia adalah daripada
hashtag. Cuba gunakan hashtag yang viral sekarang. Kita boleh masukkan, tak silap saya, dalam 30 hashtag dalam setiap posting. Contoh macam buatlah hashtag Raya 2022, baju Raya Rizalman, apa kan, COVID makin naik, Omicron, macam tu kan. Buat je hashtag apa, cukup 30. So bila orang search je, akan keluarlah posting kita, salah satu posting kita tu kan. So boleh cuba dalam setiap posting tu masukkan hashtag. Okay. Next adalah IGTV, IG Story, Reels, TikTok, Facebook, proses story semua kan. Trend dalam tahun lepas ke tahun ni 2021-2022 semenjak yang kita start yang duduk rumah tu, marketing menggunakan video. Perasan tak? Kebanyakannya adalah menggunakan video. Orang almost tengok phone 24 hours. Even kalau buka TV pun tangan dekat phone. So cuba banyakkan tentang posting tentang video. Tak perlu yang canggih-canggih pun, tak perlu dalam sampai 1 minit, dalam 15 ke 30 saat untuk permulaan pun okey. Cuba try, cuba start kan. Kalau tak start tak tahu kan, buat je dulu. Okay, kalau saya tengok saya punya insight pun view video lagi tinggi daripada view yang posting bergambar. So terbuktilah kan, video lagi menarik perhatian followers. So macam saya cakap lah, tak perlu nak canggih-canggih pun, cuba dengan 15 ke 30 saat macam tu. Kalau tak boleh, pakai teleprompter macam tadi kan, ataupun Reels ke TikTok ke, kan boleh macam pause kan. So boleh gunakan apa yang kita rasa mudah, apa yang kita rasa selesa, tak payah nak complicated. Kadang-kadang tu macam alah tak erti lah nak edit, tak erti lah nak letak caption apa, sudah lastnya tak buat terus, tinggal terus kan. Okay, next adalah viral posting. Yang ni 1 dalam 1000 lah, tak semua orang boleh dapat, tapi kita boleh selitkan dalam doa kita seharian yang posting kita bakal viral one day kan. Macam mana nak tahu posting kita viral? Minimum untuk coaches online ni dapat 1k likes gambar ke atas, ataupun view video dia lebih 10k viewers, insyaAllah posting tu akan viral. Okay, next adalah free marketing. Saya macam kena laju sikit kan. Okay, laju-laju Okay, yang ni adalah free marketing. Yang ni free marketing dengan buat teknik serang. Apa benda teknik serang ni kan? Kalau yang baru-baru teknik serang ni macam ni lah. Kita PM atau DM nombor yang ada dalam konteks kita, ataupun yang like dekat IG dengan Facebook kita, yang view dekat story, kita boleh PM dia orang. Tak semestinya PM tu terus ajak join program, tapi kita boleh bagi value, bagi video motivation video ke, atau bagi tips ke, bagi mitos fakta ke. Tak semestinya terus ajak untuk program. Okay, boleh try. Next, yang ni antara ayat yang saya guna untuk teknik serang. Ikut kreativiti lah. Ada yang suka direct je, hi saya ada program, ada yang macam berkekias. So boleh try pakai ayat-ayat ni. Kita macam berkekias lah sikit, hi apa khabar, semoga sihat semua kan, saya sedang cari. Bagi apa yang kita share tu bagi diorang tertarik, menarik kan. Okay, boleh kalau ni boleh screenshot Next, yang ni saya nak share hasil serangan saya. Yang ni kawan sekolah saya share dengan dia promo Merdeka. Dia cakap dia tak ada bajet. Dia kata buatlah promo sebulan. Lepas tu kalau ada promo lagi, hello dia kata kan. So kat situ petanda baik yang dia berminat tapi tak ada bajet. Next adalah dia komen video. Masa ni saya buat video share untuk tips cukupkan water intake. Dia cakap good tips. Sebab saya share kalau nak ni, antara salah satunya adalah buat alam. Dia kata good tips kan. Dia kata apa yang kita share tu maksudnya apa yang kita share tu sampai dan bagi manfaat pada dia. Kita teruslah bagi value pada dia, macam bagi semangat semua kan, pom-pom girl gitu kan. So lepas tu selang beberapa hari tu dia up pula status pasal jenis dia cukupkan air. So nampak tak, apa yang kita share tu sikit sebanyak kita bagi manfaat, bagi pencerahan pada orang lain. Kita tak tahu sebenarnya orang tu struggle nak cukupkan water intake, tapi dengan sharing simple kita, video 15 saat tu pun kita berjaya encourage dia kan, untuk dia cuba achieve target dia. Okay, yang last tu gambar saya forward
gambar promo Malaysia Day sebulan selepas tu lah. Yang ni memang saya promo untuk semua senior. Terus dia nak grab F1 dengan Teammix. Teammix ni saya selalu share. Ni antara tools yang saya sukalah dalam ni kan. Saya selalu share apa yang kita share tu mempengaruhi. Yang saya memang minum petang Teammix, kalau dulu kopi ke Nescafe ke kan teh tarik. So sekarang saya replace dengan Teammix. So saya selalulah share benda tu. So terus dia macam Put, Teammix tu untuk apa? Teammix tu apa benefit dia? Terus dia pun macam tertarik. So apa yang kita share selalunya mempengaruhi kita punya followers. So keep on sharing. Okay, next. Alah, saya macam banyak lagi slide. Macam terambil masa kan. Saya cepat-cepat laju. Okay, yang ni macam biasalah soalan-soalan lazim. Biasalah macam bila dah share tu ada je yang tanya guna produk apa, Herbalife ke, kan. So selalunya apa yang jawab? Apa nak jawab dengan soalan-soalan macam ni? Pernah makan ke? Kan. Tanya dia balik kan. Kalau macam ni kita boleh share lah. Kita boleh cakap contohlah program ni gabungan mentoring dengan coaching selama 30 days. Kita share lah benda nutrition ni kita dapat kita bagi bersekali dengan package yuran. So tak perlu bayar apa-apa. Kita share lah yang protein shake ni adalah pengganti meal replacement pagi dan tengah hari. So dah tak perlu spend duit untuk tu. Kita just perlukan snacking dengan lunch dia. Just perlu sediakan snacking dengan lunch dia. Ikut meal plan yang kita akan bagi. Kita share lah. So tak adalah dia macam Herbalife ni apa. Lagi satu saya suka share yang video sit to fit tu sit to fit yang Herbalife tu. Saya suka bagi link video tu, bagi diorang tengok betapa kualitinya breakfast kita setiap hari. Okay. Yang kedua tu antara soalan-soalan lazim ni biasalah kan macam tak cukup bajet, mahal. Kalau yang dapat soalan macam ni saya selalu macam bagi dia comparison. Maksudnya saya selalu cakap kos makan kita sehari lebih kurang RM15. Darab dengan 30 dah dalam 400.5. So sebenarnya lagi besar bajet makanan sehari tu nak compare dengan fees kita 370. Padahal yang 400.5 tu belum tentu kita boleh turun berat, betul tak? Tambah lagi berat dah dia dengan fast food lah apa kan. Tapi dengan 370 kita dia boleh lagi jimat dan boleh bantu turun berat. Lepas tu macam lain lah kita share lah, makin bertenaga, makin fit, makin cantik, makin sihat kan. Kita share apa yang bestnya tentang program kita. Okay, kita boleh share dengan dia. Kalau yang biasanya kalau macam ni saya selalu bagi tahu dia kalau serius awak boleh deposit dulu. Kadang-kadang dia kata hujung bulan lah, lepas tu hujung bulan hilang. Kalau macam ni saya akan lock dia dulu dengan saya minta dia kalau dia betul-betul serius deposit serendah RM50. So kita ni lah kita pegang. Recording in progress. Kita lock dia kan. So kalau dia okay dia akan join lah. Dia akan bagilah. Recording dia akan bayar lah deposit tu. Okay, next. Ni macam biasalah kena bayar sekaligus ke? Ini pun cakap juga memang kena bayar sekaligus ataupun kita suggest dia yang deposit tadi. Tapi bagi tahulah once full kita terus tutup untuk intake sebab kita fokus kepada quality bukan quantity. Okay, so suggestkan dia yang deposit tadi. Yang next ni, ini klise kan. Nantilah saya fikir dulu nak tanya suami dulu kan. Yang ni biasanya saya akan, kalau dulu masa tak tahu saya akan terus okay, apa-apa boleh ambil saya balik. Saya macam terus putus macam tu. Macam putus harapan macam tu kan. Tapi lepas tu saya belajar, saya tak jawab macam tu. Saya jawab balik yang comparison tadi. Saya bagi dia macam kesedaran, bagi dia macam berfikir tahu betul juga sehari RM15, kalau sebulan dah RM400.5, yang ni RM370 je. Bagi dia berfikir-fikir dulu. Lepas tu bagi tahulah yang okay, esok atau malam nanti boleh tak bagi jawapan semula pada saya. Lepas tu kita follow up lah dia, janganlah terus kita pun senyap, dia pun senyap kan. Kalau macam tu sampai sudah lah tak ada. Okay, next. Okay, yang ni saya nak share rule. Yang ni macam biasalah rule basic content writing. Boleh baca macam biasa, tulis ejaan penuh,
Jangan ayat nak beli produk lain ke atau condemn ke. Jangan simply copy paste. Okay, boleh baca. Next. Yang ni saya nak share what to share. Apa yang next. Slide seterusnya saya nak share apa yang suruh share apa yang nak share kan. Yang ni kita boleh share lah ni motivasi, selfish share, OBC, semua banyak program, banyak benda dalam program ataupun aktiviti harian yang kita boleh share sebenarnya. Ni antara list dia. Boleh je dalam ini lebih daripada 9 posting kan. Berbelas dah ni. So boleh share tukar-tukar lah. Hari ni ada pasal tips, esok ada pasal mitos versus fakta, ataupun kita punya aktivitis. Macam malam ni kita ada training. So bukanlah bila dah join tu sendiri-sendiri je, kita ada team. Boleh share pada orang kan. Okay, next. Yang ni saya tak ingat daripada siapa, tapi antara waktu terbaik posting lah. Elakkan macam time pack, time orang bekerja pagi-pagi sibuk, elakkan time macam pukul 8 pagi. Boleh nak share time tu, tapi mungkin share motivasi ke quotes ke kan. Dan ada juga yang saya baca, elakkan hari Sabtu Ahad, sebab masa tu time orang bercuti dengan family, so orang tak tengok full sangat kan. So boleh screenshot terpulang, tapi ada juga yang saya follow untuk jadikan panduan. Masa pun ada, masa pukul berapa dan hari pun ada, so boleh screenshot. Next. Okay. Yang saya share tu tadi lebih kepada yang aktif social media kan. Macam mana pula yang tak ada ataupun yang tak aktif. So it's okay, kita back to basic, iaitu use, wear and talk. Use ni kalau nak buat Herbalife senang je. Tak perlu belajar teknik sales pun dulu. Kita guna produk dulu. Kita dapatkan wow result diri kita sendiri dulu. Kalau kita pun tak turun berat, kalau kita pun tak pakai, macam mana kita nak share pada orang, betul tak? Okay, so Herbalife ni about storytelling. Imagine we are the highest paid storyteller. Cerita je pasal journey kita, kawan-kawan dalam group coaching, journey coach kita, share je. Sebab tu saya cakap kita hanya perlu share je kan. It's not about what you say, tapi how you feel about what you say. Okay, cakap benda tu daripada hati. Macam contohlah, tak pernah cuba minum tea mix. Macam mana kita nak share pada orang pasal tea mix? Kita tak pernah, kita tak experience pun benda tu. Kita tak gebang-gebang je, kita cerita daripada pengalaman. Okay, contohlah macam orang tanya, Kak Bani, char kway teow mana yang sedap? Contoh kan. So kita dah ada jawapan. Sebab kita pernah makan yang sedap tu kan. So sama macam breakfast. Pagi-pagi breakfast apa? Lepas tu chill lah. Sedap tau minum shake. Lepas tu bukannya setengah orang macam shake ni muak lah apa. Tak, kita ada beberapa flavor, 6. Campur coklat ni 7. So kita boleh tukar-tukar. Tak boring, boleh campur-campur buah ke apa kan. Tukar je breakfast. Lunch still makan nasi. Setengah orang kata kalau diet ni tak makan nasi lah, salad je lah. Tak, kita boleh je makan macam orang lain. Cuma kita perlu control daripada segi cara masakan, portion kan. So kita share je. Kita share lah benefit dia. Aku dah dapat pakai tau baju raya 5 tahun lepas. Tunjuk apa kita punya kebanggaan, kita punya keseronokan tu. Barulah orang nampak. So buatlah gambar before after. Baju dulu, baju sekarang. Baju yang sama tapi tahun yang berbeza. So barulah orang nampak benda tu. Contohnya kan. Okay. Lepas dah pakai tu, lepas dah wear tu, kita dapat emotional journey dengan produk. So kita start wear the brand, pakai botol Herbalife, pakai button, pakai shirt ataupun pakai topi. Kita ni macam signboard bergerak bisnes kita. So apa yang kita buat, kita share. Last kali ialah talk. Okay, sekarang tak semestinya kena face to face kan. Online pun boleh, WhatsApp. Kalau tak aktif mana pun biasanya akan ada WhatsApp kan. So gunakan sebaiknya, gunakan WhatsApp status tu sebaiknya. Okay, next. Dah macam tu saya cakap dah nak kejar masa punya pasal kan. Okay, ni last 2 slide rasanya. Okay, saya nak share saya punya why Herbalife. Okay, kalau tengok gambar ni, apa yang trigger saya jadi coach, saya suka bantu orang.
dia macam satu kepuasan bila saya tengok result coaching. Masa mula-mula memang niat nak makan murah je kan, tapi selepas dilama, wah, saya pun macam bersetuju. Dan lepas saya turun berat tu ramai yang start tanya sebab dah lama tak jumpa, so bila jumpa balik dah semua orang tanyakan. So saya start share daripada situlah kesimpulan dia. Share the result, even turun 3 kg pun orang dah tanya. Kadang-kadang kalau macam yang tak turun banyak tu, dia inch loss tau, inch loss. Sebab orang kat luar sana struggle sangat nak turun berat, so kita tak tahu kan, kita share je. Even 1 kg pun, even 1 kg turun pun kita senang nak naik balik sebab tak ada ilmu yang betul. Sebelum ni betul tak? Turun berkilo-kilo lah. Turun, contohlah, turun macam, aku turun 2 kilo. Punyalah bangga. Lepas tu, minggu depan, naik balik. Sebab tak ada ilmu yang betul. Okay? So, that's why saya cakap, kita semua yang ada malam ni betul lah. Sebab kita dah tahu teknik yang betul. Cuma nak apply dengan tak je. Betul tak? So, saya rasa dengan platform Herbalife ni saya dapat bantu saya punya family, saya punya kawan-kawan untuk turun berat. Ramai juga stranger yang sebelum ni tak boleh solat sebab sakit lutut, tak boleh, maksudnya solat dengan sempurna, solat duduk atas kursi kan, sakit tumit. Sekarang dah boleh dah macam biasa, back to normal, dah makin sihat, makin fit. Itu sangat satu kepuasan lah untuk saya. Dia macam priceless tau. Pernah tanya Coach Shana, Coach, saya tak pernah gemuk, so macam mana saya nak mendalami insan-insan yang nak turun berat? Dia kata kita tak perlu pun jadi gemuk untuk maksudnya untuk jadi untuk coaching orang. Kita just macam bagi value, just keep sharing, just bagi share macam mana cara sebenar untuk turun berat. Macam biasalah, ikut program, ikut topik semua kan, kita bagi value pada orang. Tak semestinya kalau kita tak pernah besar pun kita tak boleh nak coaching. Tak, salah benda tu kan. Dulu saya macam, boleh ke saya jadi coach? Apa layak ke? Dan apa yang bestnya, saya rasa program ni beyond kurus, beyond weight loss. Sebab saya ada lagi satu family dalam ni. Ada yang pangkat mak, ada yang pangkat adik kakak kan, ada yang pangkat abang kan, ada tempat nak bercerita. So saya bersyukur sebab saya ada dalam circle ni. Saya ada coaching. Adik sangat. So saya ada coaching, saya ada team backbone, saya ada team coaches yang saling support each other. Dan saya dapat rasakan saya lebih positif. Sekarang saya rasa saya lebih positif lah, lebih rasa macam harmoni je bila balik rumah tu. Tak adalah macam nak marah-marah, nak bad mood kan. Kita pandai handle situation tu. Okay. Next. Berapa dah? 10-5 minit. Okay, saya nak ucapkan thank you to my mentor, Coach Shana. Banyak sangat dekat saya dari awal dulu sampai sekarang. Dari income saya RM15. Masa mula-mula dulu income saya saya siap macam, Coach, saya dapat RM15, siapa bagi? Macam excited, macam siapa nak bagi duit kan? Siapa nak bagi RM15? So Alhamdulillah sampai sekarang saya dah dapat income 4 angka, 5 figure on the way. Wah, gitu kan. Alhamdulillah, mentor saya tak pernah jemulah melayan. Walaupun saya message pagi, dia reply malam, tapi dia tetap reply kan. Faham kan sibuk masing-masing. So saya nak terima kasih kepada saya punya team coach yang sama-sama gapai misi World Healthier and Happier. So kesimpulan untuk modul 1 malam ni, just share je result kita sebab kita tak tahu siapa yang betul-betul nak turun berat, siapa yang perlukan bantuan dan sokongan kita. Okay, so keep on sharing. Itu sahaja daripada saya.
Sorry kalau dia macam agak laju-laju, tak sampai kan. Sorry, semoga bermanfaat apa yang saya share malam ni, dan jumpa di E-Spectacular minggu ni. That's all daripada saya. Ada soalan ni, sekejap Coach, macam mana nak close leads yang ada penyakit, contoh kencing manis? Yang ada penyakit, contoh kencing manis. Selalunya kalau yang ada penyakit ni, saya akan share dengan dia, lagi berpenyakit, lagilah kita kena jaga kita punya kesihatan kita. Kat atas ada soalan juga ya. Junior nak scroll ni. Lagi berpenyakit, lagi kita kena jaga lagi kita kena jaga pemakanan, lagi kita kena jaga kesihatan. Contoh macam kalau kencing manis, saya akan suggest saya akan suruh dia ambil protein shake cappuccino kan, yang paling rendah kandungan gula. So daripada situ lagi kita kena follow up dia closely. Okay, tapi semua penyakit, kebanyakanlah semua penyakit berpunca daripada kita punya pemakanan, betul tak? Apa yang kita, pemakanan ni menentukan kesihatan kita. So segala penyakit adalah berpunca dengan kita punya pemakanan. So apa-apa pun kita kena kembali ke apa? Maksudnya kembali ke basic dia, kembali ke asal dia, jaga pemakanan. Macam mana pun kita kena jaga pemakanan. So saya akan tekankan yang itulah. Okay. So saya rasa macam saya dah ambil masa. Itu sahaja daripada saya. Hopefully dapat memberi manfaat. Thank you semua yang stay sampai habis. Ada 166 orang. Thank you semua. Okay, dan selamat malam. Assalamualaikum. Okay, thank you Coach Putri for sharing. Memang best sangat, tapi sebab tadi ada lagi satu soalan, tak boleh, kalau boleh Coach Putri tolong jawab, saya bacakan soalan ni. Daripada Syariza Hani Syair, dia kata Coach nak tanya, kalau kita nak share kat media sosial kita breakfast shake tu, boleh ke tunjukkan shake Herbalife tu? Some people skeptical bila nampak Herbalife. Coach Putri boleh tolong jawab? Kalau saya share je. Maksudnya saya share je. Nampak saya akan tulis macam caption breakfast cappuccino shake pagi ni. So kalau dia macam shake apa, protein shake apa, so saya share lah Herbalife ni apa dia punya kebaikan, saya share je. Kalau kita macam nak sembunyi-sembunyi, nak macam adalah in case kalau one day rezeki dia jadi kita punya koci, dia akan tahu juga, betul tak? Benda tu bukannya benda yang tak elok pun kita nak sorok-sorok. So share je, bagi tahu je. Memang kita pakai protein shake Herbalife. Kita sendiri kena yakin dengan apa yang ni. Takkanlah kita macam kita sendiri ragu-ragu dengan Herbalife. Kita kena confident lah. Kita kena yakinkan dia. Macam saya cakap tadi lah, bagi je. Kalau macam tak tahu nak explain, bagi je video yang saya selalu share yang from sick to fit tu kan. Saya memang selalu share yang tu, how quality breakfast, apa yang kita ambil setiap hari. Okay, so tunjuk je, bagi tahu je pasal Herbalife, tak payah nak sorok-sorok. Okay, harap. Okay, so thank you Coach Putri, semoga menjawab soalan-soalan tadi. So you all yang daripada awal tadi nak mencari sesuatu malam ni, dapat tak? Agaknya dapat tak? So boleh tak jawab dekat chat apa yang you all paling ingat sekali, apa yang Coach Putri sharing malam ni. Sebab bila kita join training macam ni kan, kalau untuk yang newbies memang sangat membantu lah, memang dapat idea lah macam mana nak grow business, macam mana nak start business online ni. Untuk yang otai-otai pun kadang-kadang walaupun dah lama, tapi kita dah lama tinggalkan benda-benda yang kita buat dulu, macam dah lama tak buat. So bila dengar training macam ni, kita boleh macam ingat balik, oh aku dah lama tak buat macam ni kan. So share je, keep sharing, what to share kan. Memang konsep business Herbalife ni memang kena selalu share kan, sentiasa share, keep on sharing je kan.
Tak ada buat benda lain pun, memang kena share je, tak ada melainkan share selain yang share. Apa cakap entah kan. So kita dah sampai ke penghujung ni, tapi jangan last lagi sebab kita ada last 5 minutes. So memang setiap training pun memang benda ni paling ditunggu-tunggu kan. Apa nak tahu ada promotion apa, recognition apa kan. So kita ada ni siapa yang dah beli, siapa yang dah grab healthy breakfast set ni. Macam saya pun hari tu sempat juga grab. So memang dah sampai dia punya cawan, bag semua memang cantik gila kan. Sebab colour orange tu macam rare sikit. Sebab dulu kalau Herbalife kan hijau-hijau kan. So kali ni orange tu macam lain sikit lah, cantik sikit. Nak tayang-tayang ke orang tu macam bangga lah kan. So kita ada promotion healthy breakfast set. So siapa yang belum grab boleh grab cepat-cepat selagi stok masih ada. Dah grab 6 set kan. Banyak tu. Nak bagi saya satu ke? Okay, so next kita ada apa? Ni apa tong apa nama dia? Water dispenser. Kalau apa nama kampung dia tong air ni kan. Tong air ni memang kalau nak dekat-dekat raya ni memang best lah kalau kita ada nak tayang dekat meja makanan tu, nak tayang Herbalife punya brand tu kan memang seronok lah, orang tahu kita punya tu. Tadi guna yang you swear talk tu, inilah dia salah satunya, kita tayang kita punya tong air kan, orang dah tahu kita ni orang Herbalife. So bila ada tong ni memudahkan kita nak bancuh pula tea mix dengan elo tu semua, bagi orang sampel pula rasa betapa sedapnya kita punya ice lemon tea sihat tu kan. So ini dia terbuka kepada semua members, non-supervisor, supervisor semua boleh qualify. So jangan lupa qualify untuk Februari saja. So nanti sebelum EOM laju-laju qualify tong air ni kan. So next, nak target tong air untuk bekas air raya kan, kena target dapat tong air ni. Bukan semua orang boleh dapat, kita je ada kan. So pagi-pagi jangan lupa promote OBC ni dekat siapa-siapa je, bukan tak semestinya kita punya peserta program, tapi kita boleh ajak kita punya prospek-prospek, orang-orang yang macam potential customer semua kan, yang macam tak tahu apa sebenarnya program kita ni macam mana, apa yang diorang boleh dapat benefit daripada program ni. So kita promote je OBC ni, pagi-pagi ajak je siapa-siapa, seramai yang boleh kan. Kalau macam saya suka letak terus dekat saya punya IG, saya promote dekat IG, lepas tu dekat story. So kalau ada orang tanya boleh terus bagi dia punya link terus. So next, so ada, nanti kita akan ada extravaganza. So siapa yang dah beli tiket dah dijual kan, siapa yang dah dapatkan tiket extravaganza ni? So kalau yang belum dapatkan, boleh cepat-cepat dapatkan tiket, sebab takut nanti tiba-tiba habis kan. Ataupun dia naikkan harga lagi. So next, dan kita Tanya Emma dah beli dah tiket extravaganza. So kita extravaganza nanti kita ada speaker yang best, kita punya ketua pegawai eksekutif dan pengerusi lembaga pengarah, panjang nama kan, John Agunobi. So siapa pernah dengar dia punya, untuk orang yang tak pernah join extravaganza maybe tak pernah lah dengar dia punya ceramah dia punya dia punya bercakap tu lah dia punya penyampaian tu kan. So memang best gila, kena beli tiket laju-laju untuk join extravaganza ni. And next kita ada Dr. Luigi Graton. Dia memang doktor yang di sebalik kita punya produk ni, memang kalau dengar sharing daripada dia sendiri lagi feel lah kan. Selalu kita dengar daripada orang je kan. So memang sebab tu memang betul-betul siapa tak join extravaganza ni memang rugi. So kena join dah lah. Handsome Dr. Sado dan sampaikan, memang senang je faham. Handsome dan Sado. So wajib tengok dia di extravaganza. And next, ada lagi tak? Ni Hokkaido, vacation Hokkaido. So macam tahun 2021 pergi vacation pergi Langkawi, tapi tak dapat maksudnya sebab COVID tak dapat kan. So
mudah-mudahan tahun ni dah boleh pergi travel. So kita ada kita ada qualification untuk Hokkaido punya vacation. So macam saya memang teringin lah nak pergi Jepun ni daripada zaman sekolah dulu kan minat drama Jepun, band boy Jepun tu kan, macam naknya pergi Jepun jumpa power handsome macam tu masa sekolah lah dulu lah kan. Sekarang ni dah dewasa, tak adalah macam tu. So memang kita sama-sama lah bekerja keras untuk qualify vacation Hokkaido ni sebab saya nak pergi jumpa power lama kat situ. So next see you in next BTO. So sekian saja basic training online kita malam ni. Semoga anda semua belajar sesuatu dan dapat manfaat daripada training hari ni. Kiroro Mirai, Kushana nyanyi sikit please. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you Coach Putri.